Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Amma ba'du. Alhamdulillah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Pertama sekali marilah kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia-Nya serta taufik dan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, dapat kita bersama-sama sekali lagi pada pagi yang mulia ini untuk kita meneruskan pengajian dan perbincangan kita. Alhamdulillah. Dan pada pagi ini insya-Allah kita akan meneruskan pengajian kita daripada kitab Fiqh Sunnah tulisan Al-Imam Said Sabiq rahimahumullah, dan kita kini berada di muka surat 532. Ya, baik hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Di dalam bab sujud tilawah pada pertemuan kita yang lalu, saya mohon maaf ya, minggu lalu saya tidak dapat hadir. Pada pertemuan kita yang lalu, babnya bermula daripada muka surat 524. Kita mengetahui bahawasanya apabila seseorang itu membaca Al-Quran sampai kepada ayat-ayat tertentu, beliau itu disunatkan untuk bersujud. Apabila seseorang itu membaca Al-Quran atau mendengar orang lain membaca Al-Quran sampai kepada ayat-ayat sujud tilawah, ayat-ayat tilawah, maka lalu sekiranya dia sujud, maka syaitan akan berteriak, celakalah aku, celakalah aku. Kerana apa? Orang ini dia disuruh sujud, maka dia sujud, bagi dia syurga. Sedangkan aku disuruh sujud, aku tidak sujud dan bagi aku neraka. Maka syaitan akan berteriak sedemikian, antara lain para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat digalakkan para jemaah untuk kita melaksanakan sujud tilawah tadi. Sujud tilawah bukanlah wajib tetapi ianya sangat digalakkan. Hukumnya adalah disunatkan. Telah kita kupaskan bersama. Di dalam Al-Quran telah kita kupaskan bersama, ada lebih kurang 15 tempat untuk seseorang itu bersujud tilawah. Jadi, apakah antara contoh-contoh seseorang itu disunatkan sujud? Kita lihat antara lainnya, sebagai contoh surah Al-Hajj ayat 77, apabila Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Yang bermaksud, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu, wahai orang-orang beriman, rukuklah kalian dan sujudlah kalian, wa'budu rabbakum, dan sembahlah Tuhan kalian, waf'alul khaira la'allakum tuflihun, dan lakukanlah perkara-perkara yang baik, moga-moga kalian percaya. Jadi daripada ayat ini contohnya dapat kita lihat Allah Ta'ala menyuruh, mengarahkan, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu, wahai orang-orang beriman, rukuklah dan sujudlah. Jadi apabila sebagai seorang beriman dengar ayat di mana Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita supaya sujud, nescaya kita pun terus sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini contoh yang disebutkan sebagai contoh ayat ayat surah-surah sajadah ataupun ayat-ayat sajadah. Demikian para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dapat kita lihat banyak dalam Al-Quran ayat-ayat sajadah. Sebagai contoh, kita juga telah ambil di dalam Al-Quran surah Al-Hajj juga ayat ke-18, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam tara annallaha yasjudu lahu, tidakkah kalian melihat sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah sujud kepadanya, man fis samawati wa man fil ard, apa jua yang ada di langit dan apa juga yang ada di bumi, wasyamsu wal qamaru, dan telah sujud juga kepada Allah bulan, bulan dan matahari, matahari dan bulan, wasyamsu wal qamaru, matahari dan bulan, wan nujumu wal jibalu, dan juga telah sujud kepada Allah bintang-bintang, dan juga telah sujud kepada Allah gunung ganang,
wasyajaru waddawabu, dan juga telah sujud kepada Allah pokok-pokok dan apa juga yang berjalan di atas permukaan bumi daripada binatang-binatangnya, wa katsirun minan nas, dan ramai di antara manusia, wa katsirun haqqa alaihil azab, dan namun ramai juga di antara mereka yang telah ke atasnya memang wajar diturunkan azab. Wa man yuhinullahu fama lahu mim mukrim. Jadi kita dapat lihat para jemaah yang dirahmati Allah, ayat ini Allah SWT berfirman, menyatakan telah sujud kepada Allah apa yang ada di langit dan di bumi, matahari dan bintang, matahari dan bulan, bintang, gunung ganang, pokok-pokok, semua sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi dapat kita lihat betapa besar kebesaran Allah Subhanahu wa taala, cuma kita tak nampak. Dan kita dengan mata kasar kita ini, kita tidak kelihatan bagaimana mereka itu makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala semua sujud kepada Allah yang maha berkuasa, Allah yang menguasai kerajaan langit dan bumi. Subhanallah. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah, ayat-ayat sujud tilawah telah kita kupaskan pada pertemuan kita yang lalu. Hari ini kita berpindah ke muka surat 532, syarat-syarat sujud tilawah. Apakah syarat-syarat sujud seseorang itu ingin bersujud tilawah? Kita lihat muka surat 532 daripada kitab Fiqh Sunnah kita. Baik. Penulis mengatakan, jumhur ulama fiqh berpendapat bahawasanya syarat-syarat sahnya solat merupakan syarat-syarat bagi hukum sahnya sujud tilawah. Termasuklah bersuci, menghadap kiblat dan menutup aurat. Ya. Jadi secara umum para jemaah yang dirahmati Allah, para ulama apabila mengatakan tentang sujud tilawah ini, apakah syarat-syarat sahnya sujud tilawah itu, jumhur ulama, ramai di antara para ulama atau majoritas para ulama mengatakan apa juga syarat sah solat itu juga syarat bagi sujud tilawah. Sebagai contoh, seseorang itu nak solat dia kena berwuduk, nescaya seseorang yang nak sujud tilawah juga dituntut untuk berwuduk. Seorang yang solat itu dituntut untuk menghadap ke arah kiblat, apabila seseorang nak sujud tilawah juga pandang ke arah kiblat. Dan seorang yang nak solat itu dituntut untuk menutup aurat, maka seorang yang nak sujud tilawah juga dituntut untuk menutup aurat. Baik, namun perkara ini akan kita kupaskan nanti, bagaimana kalau kita sedang membaca Al-Quran di mana kita tak tutup aurat atau sebagainya, akan kita bincangkan. Jadi namun jumhur ulama berpendapat sedemikian. Imam Syaukani berkata, di dalam hadis-hadis yang menerangkan sujud tilawah, tidak ada satu pun hadis yang menjelaskan bahawasanya seseorang yang melakukan sujud tilawah diwajibkan berwuduk terlebih dahulu. Buktinya, ketika Nabi SAW dan para sahabatnya melakukan sujud tilawah ketika membaca ayat sajadah, beliau tidak memerintahkan mereka agar berwuduk terlebih dahulu. Adalah mustahil bahawasanya semua sahabat yang ketika itu dalam keadaan suci. Tambahan lagi, kadangkala yang musyrik pun ikut sujud, padahal mereka tergolong bersama manusia yang dianggap najis, di mana wuduk mereka tidak sah. Baik, walaupun kita katakan tadi jumhur ulama mengatakan bahawasanya apa juga syarat solat, syarat sahnya solat, maka begitu juga syarat untuk kita sujud tilawah. Seperti contoh, syarat sah solat apa? Di sana ada 5 waktu syarat sah solat. Apakah 5 perkara syarat sah solat secara umum, ya? Apakah syarat sah solat? Syarat sah solat adalah pertama, sucinya pakaian kita, badan kita dan dari tempat kita daripada najis. Itu contoh. Kedua, sucinya tubuh badan kita daripada hadat kecil dan hadat besar. Bererti kita kena berwuduk. Ketiga, syarat sah solat mesti memandang ke arah kiblat. Keempat, syarat sah solat mesti menutup aurat. Kelima, syarat sah solat telah masuk waktu. Ya, kalau belum masuk waktu solat tak salah. Jadi ini 5 perkara syarat sah solat. Jumhur ulama mengatakan sujud tilawah macam mana syarat sah solat, begitu juga syarat sah untuk sujud tilawah. Namun sebahagian ulama tidak bersepakat dengan pendapat jumhur ulama.
Kerana walaupun kita katakan syarat sah solat tadi 5, tetapi di dalam sujud tilawah tu bagaimana? Apabila kita katakan kita masuk waktu baru boleh solat. Kalau sujud tilawah berarti kita sampai kepada ayat sajadah, baru kita solat. Okay, baru kita sujud. Baik. Syarat sah solat mesti pandang arah kiblat. Kalau sujud tilawah sebaiknya kita pandang arah kiblat. Betul. Syarat sah solat mesti menutup aurat. Masalahnya adalah macam mana kalau katakan seseorang itu membaca Al-Quran sedangkan dia tidak tutup aurat. Para jemaah yang dirahmati Allah, adakah wajib kita menutup aurat ketika membaca Al-Quran? Jawapannya tidak wajib. Contohlah, kalau kita berada di rumah, kalau kita katakan lepas solat, contohnya, ataupun kita berada di atas katil, atau sebagainya, atau katakan kita berada di mana jua, dan kita nak membaca Al-Quran. Kita berada di rumah lah, tak ada orang luar katakan. Adakah wajib kita tutup aurat, terutama sekali bagi kaum muslimat? Nak kena pakai tudung, nak kena pakai tutup aurat? Jawapannya tidak. Walaupun katakan contoh, kita mendedahkan rambut, kita boleh baca Al-Quran. Ini menunjukkan bahawasanya tidak menjadi satu syarat untuk kita baca Al-Quran dengan keadaan menutup aurat. Boleh. Begitu juga para jemaah yang dirahmati Allah, katakan seseorang yang sedang duduk, kemudian dia dengar kawannya membaca Al-Quran. Jadi kalau dia dengar kawan dia baca Quran, kebetulan kawannya telah sampai kepada ayat sajadah. Sampai kepada ayat sajadah, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wa ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Wahai orang-orang beriman, rukuklah kalian dan sujudlah. Maka dia dengar. Secara umum, yang dituntut sujud tilawah itu bukan hanya yang membaca, tetapi yang dengar orang lain baca pun digalakkan untuk sujud tilawah. Jadi kalau dia dengar orang lain baca, dia dalam keadaan tak tutup aurat. Maksudnya tak tutup aurat itu bukanlah dalam keadaan tidak berpakaian, akan tetapi kita mengetahui aurat-aurat kaum wanita seluruh tubuh badan kecuali muka dan telapak tangan. Jadi kalau dia tidak tutup aurat macam mana? Sebenarnya boleh juga dia bersujud tilawah dalam keadaan tidak menutup aurat. Boleh. Bahkan sebagian ulama mengatakan boleh juga dia bersujud tilawah dalam keadaan tidak berwuduk. Boleh. Cuma dalam keadaan tak berwuduk tu saya sarankan kalaulah kita nak bersujud tilawah, sebaiknya mungkin kalau kita tak berwuduk, kita boleh tayamum. Kita dah belajar dalam bab tayamum. Bahawasanya dalam bab tayamum tak semestinya kita gunakan debu. Tak semestinya kita gunakan tanah. Kita boleh gunakan apa juga yang ada di atas permukaan bumi ini. Daripada tanahnya, daripada debunya, daripada abuknya, semua diperbolehkan. Contohlah, kita nak bersujud sebentar. Kita sapu, kemudian kita bertayamum. Kita bertayamum, kemudian Allahu Akbar, lalu kita sujud. Diperbolehkan. Jadi perbincangan kita ini adalah adakah disyaratkan seseorang itu nak sujud tilawah, semua syarat-syarat sah sujud tilawah adalah sama juga dengan syarat-syarat sahnya solat? Walaupun jumhur ulama mengatakan demikian, tetapi tidak disebutkan demikian. Ini contoh para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Alhamdulillah. Yang telah kita bincangkan dan kita telah mengetahui, kita walaupun tak tutup aurat, katakan tidak pakai tudung, kita boleh juga bersujud tilawah sampai kepada ayat sajadah. Baik, perbincangan seterusnya. Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Umar bahawasanya dia pernah sujud tilawah tanpa berwuduk terlebih dahulu. Demikian juga hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah daripada Ibnu Umar. Jadi disebutkan bahawasanya Imam Bukhari telah meriwayatkan hadis bahawasanya Ibnu Umar juga pernah bersujud tilawah dalam keadaan tidak cukup syarat sah salat. Adapun hadis yang meriwayatkan oleh Al-Baihaqi daripada Ibnu Umar dengan sanad yang sahih sebagaimana yang telah ditegaskan dalam kitab Fathul Bari, dia berkata, tidak seorang pun boleh sujud melainkan dalam keadaan suci. Walaupun dalam kitab Fathul Bari disebutkan bahawasanya tidak seorang pun boleh sujud melainkan dalam keadaan suci, ada disebutkannya tak ada satu orang pun boleh sujud dalam keadaan suci. Macam mana dalam masalah ini? Pendapat ini dapat disesuaikan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar dengan pendapat pertama sebelum ini, bahawasanya yang dimaksudkan dengan keadaan suci di sini adalah suci daripada hadas besar dan ketika memiliki kesempatan waktu yang agak leluasa. Manakala pendapat pertama dimaksudkan pada masa waktu darurat. Jadi dapat kita fahamlah di sana ada perselisihan pendapat daripada kalangan para ulama.
Demikian juga tidak terdapat sebuah hadis pun yang menjelaskan bahawasanya seseorang yang melakukan sujud tilawah itu mesti suci pakaian dan tempatnya. Adapun menutup aurat serta menghadap ke arah kiblat jika tidak ada halangan, maka kedua-duanya merupakan suatu kewajipan. Ya, kalau sebaiknya lah berdasarkan daripada kesepakatan ulama. Dalam kitab Fathul Bari dinyatakan bahawasanya satu-satunya ulama yang bersepakat dengan pendapat Ibnu Umar mengenai hukum boleh melakukan sujud tanpa wuduk adalah bahawasanya adalah Asy-Sya'bi. Keterangan ini dinyatakan oleh Imam Ibn Shaybah dengan sanad yang sahih. Baik, kita bincangkan. Penulis mengatakan seterusnya, Abu Abdurrahman As-Salami meriwayatkan bahawasanya beliau kerap membaca ayat sajadah lalu sujud tanpa berwuduk terlebih dahulu. Jika dalam perjalanan dibolehkan untuk tidak menghadap kiblat, caranya hendaklah seseorang tetap meneruskan perjalanannya dan memadai baginya dengan cara menundukkan sedikit kepalanya. Antara ulama yang berpendapat dengan pendapat Ibnu Umar daripada golongan Ahlul Bait adalah Abu Talib dan juga Al-Mansur Billah. Baik para jemaah. Jadi kita mengetahui para jemaah kita digalakkan sujud tilawah apabila kita membaca ayat Al-Quran sampai kepada ayat-ayat sajadah. Bahkan seperti mana saya sebutkan, walaupun kita tidak membaca ayat Al-Quran tadi, tetapi kita mendengar orang lain membaca, kita juga disunatkan untuk sujud tilawah. Secara umum para jemaah sebaiknya setiap kali kita membaca Al-Quran dan setiap kali kita sampai kepada ayat-ayat sajadah, hendaklah kita bersujud tilawah, insya-Allah. Demikian para jemaah yang dirahmati Allah. Masalah seterusnya, ketika sujud apa nak baca ya? Baik, atau bagaimana tata cara sujud akan kita kupaskan bersama. Baik. Muka surat 533 penulis menjelaskan, barang siapa yang mengerjakan sujud tilawah dibolehkan membaca doa sesuai dengan keinginannya. Satu-satunya hadis sahih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Baik. Kalau seseorang itu nak sujud tilawah, katakan dia telah dengar atau dia sedang membaca Al-Quran, lalu ketika dia membaca Al-Quran, lalu sampai kepada ayat sajadah, Al-Qurannya dia letak tepi, jangan letak di bawah lah ya kalau dapat, letak tepi, lalu dia takbir Allahu Akbar, lalu dia sujud. Dia ada dua cara bacaannya. Pertama sekali dia boleh membaca berdasarkan hadis Nabi SAW. Nanti kita ambil ya, saya tunjukkan pada jemaah apakah bacaannya. Kalau dia tidak hafal bacaan tersebut, maka dia boleh tetap membaca doa yang umum. Contohnya, dia ketika sujud tilawah, boleh juga dia membaca Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la. Dibolehkan. Ataupun Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi, diperbolehkan. Jadi, dia boleh baca doa umum. Tetapi dalam hadis kita lihat, dalam kitab kita muka surat 533, penulis ada membawakan hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi sujudil Quran. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sujud tilawah baginda membaca sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanal khaliqin. Apakah maksudnya? Sajada wajhi, telah sujud wajahku. Sesungguhnya aku telah sujud, aku telah menghadapkan wajahku kepada Allah. Telah sujud wajahku. Ya, wajahku bersujud lilladzi khalaqahu, kepada wajahku telah sujud kepada yang menciptakannya. Lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu, iaitu yang zat yang menciptakannya dan juga telah membukakan pendengarannya. Wa syaqqa sam'ahu wa basarahu, serta penglihatannya. Bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanal khaliqin. Wajahku telah bersujud kepada Allah, iaitu zat yang menciptakannya dan juga yang telah membuka pendengarannya serta penglihatannya dengan daya dan kekuatannya. Maha suci Allah, maha mulia Allah,
yang sebaik-baik zat yang mencipta, yang sebaik-baik mencipta. Ini contoh pada jemaah yang dirahmati Allah, hadis yang disebutkan daripada Aisyah radhiyallahu anha menceritakan hadis tersebut. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik. Bagaimanapun, penulis mengatakan ayat tersebut, ketika ayat sajadah dibaca dalam solat, sebaiknya seseorang itu membaca ketika sujud tilawah setakat membaca Subhana Rabbiyal A'la. Jadi kalau dia berada dalam solat itu, memadailah untuk dia setakat membaca Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Maha suci Allah yang Maha tinggi. Ketika seseorang itu dalam solat, zikir yang dibaca dalam solat itu adalah Subhana Rabbiyal A'la. Maka kalau ketika dalam solat, maka bacaan sedemikian. Orang bertanya, Ustaz, kalau dalam solat nak sujud tilawah tu macam mana? Baik, dalam solat nak sujud tilawah tu berarti seseorang itu sedang berada pada rakaat pertama atau rakaat kedua. Selepas beliau itu membaca Al-Fatihah, beliau membaca surah. Kalau kebetulan dia membaca surah dan surah itu kalau kebetulan memang ada ayat sajadah, maka dia disunatkan juga untuk sujud tilawah. Jadi macam mana Ustaz? Jadi berarti contohnya dalam keadaan sedemikian, dia sedang diri, kemudian dia sedang baca Fatihah. Lepas Fatihah dia baca surah. Kemudian ketika membaca surah ada ayat sajadah. Sampai kepada ayat sajadah, ketika berdiri tu dia Allahu Akbar, terus dia sujud. Jadi dia baca Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la. Jadi apabila selepas sujud dia bangkit balik. Allahu Akbar, berdiri balik. Selepas berdiri balik, sebaiknya dia sambung baca Al-Quran. Ayat Quran tadi sambung baca ayat Quran. Lepas tu baru rukuk. Allahu Akbar. Ini contoh pada jemaah supaya demikian dilakukan ketika sujud tilawah di dalam solat. Baik. Kita sambung perbincangan muka surat 534. Sujud tilawah dalam solat. Di sini ada perbincangannya. Bagaimana tata cara sujud tilawah dalam solat? Baik, penulis mengatakan seorang imam atau seorang yang mengerjakan solat bersendirian dibolehkan membaca ayat sajadah dalam solat jahriyah. Ini solat yang dikerjakan dengan kuat secara suara bacaannya. Ataupun siriyah, iaitu solat yang dikerjakan dengan perlahan dan bersujud sebaik saja membacanya. Baik. Kalau kita dalam solat, kita dibolehkan sujud tilawah apabila kita membaca ayat-ayat sajadah seperti mana yang saya sebutkan. Kita solat ini sama ada dua senario. Sama ada kita solat berjemaah atau kita solat sendirian. Kalau kita solat berjemaah atau sendirian, juga ada dua senario. Senario pertama adalah solat yang dibaca secara jahar. Senario kedua, solat yang dibaca secara sir. Apakah solat yang dibaca secara jahar? Solat yang dibaca secara jahar tu berarti imam baca kuatlah. Ianya adalah solat subuh, solat maghrib dan solat isyak. Ini solat jahar. Solat sir, imam baca perlahan. Solat sir adalah solat zuhur dan asar. Baik. Jadi dua senario tadi, solat jahar atau solat sir, kalaulah dia nak membaca ayat-ayat sajadah, diperbolehkan. Namun, kalau dia nak membaca ayat-ayat sajadah, saya sarankan, biarlah dibaca pada ketika solat jahar. Kalau dia baca solat sir, kalau imam tu solat berjemaah ya, kalau dia baca solat sir, kemudian ketika dia berdiri, lalu dia baca ayat Fatihah, orang pun tak dengar. Lalu dia baca surah, orang pun tak dengar. Orang pun tak tahu yang dia baca ayat apa, surah apa. Lalu dia Allahu Akbar. Kebetulan katakan dia baca ayat sajadah, orang tak tahu. Orang kat belakang cuma dengar Allahu Akbar. Tetapi dia sujud. Orang kat belakang sangkakan dia rukuk. Jadi atas dasar demikian, kalau menjadi imam, kalau solat sir, jangan baca ayat sajadah. Itu sebaiknya supaya tidak mengelirukan. Kecuali kalau dia solat sendirian. Kalau dia solat sendirian, dia tahu apa yang dia baca, tak ada masalah. Dia nak baca surat ayat sajadah atau bukan, diperbolehkan. Ini contoh pada jemaah yang dirahmati Allah. Baik. Jadi kita dah tahu ya, kalau dia jadi solat berjemaah, solat jahar tu suara kuat, jemaah boleh dengar apa yang imam baca.
Nak baca sajadah boleh, tak sajadah boleh. Tetapi kalau solat sir, jangan baca ayat sajadah. Baik. Contohnya dia sedang solat berjemaah. Sedang solat zuhur, sedang solat maghrib atau isyak. Contoh. Dia diperbolehkan membaca ayat sajadah. Contoh. Jadi sampai kepada ayat sajadah, maka dia pun takbir Allahu Akbar. Jemaah dengar dia takbir Allahu Akbar. Semua akan bertakbir bersama-sama, sujud bersama-sama. Sebaiknya apabila imam membaca Al-Quran, kita dengar, kita jangan khayal. Dan kalau kita memahami ayat-ayat yang dibaca oleh imam, kita mengetahuilah di situ tempatnya sajadah, maka imam Allahu Akbar, kita pun sujud bersama-sama imam. Masalah masyarakat kita ini, masyarakat Melayu Ustaz, kita tak faham ayat apa yang imam baca. Kita tak tahu itu adalah ayat yang di mana Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh untuk hamba-hambanya sujud. Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Jadi dalam ayat tersebut masyarakat tak tahu apa ni, ayat apa ni. Ayat ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh untuk sujud. Dia tak faham maknanya. Contoh pada jemaah yang dirahmati Allah. Memandangkan dia tak faham maknanya, dia pun tak tahu. Jadi imam tahu, imam Allahu Akbar, imam sujud. Masalahnya orang belakang imam tu mungkin boleh nampak imam sujud. Tetapi macam mana yang saf yang ke-10, saf yang ke-20 katakan, atau yang merumitkan lagi golongan muslimat. Golongan muslimat sebahagian masjid tu dia solat di belakang one corner. Sebahagian masjid pula dia solat tingkat 2. Jadi dia dengar imam dah baca Quran, dah baca surah, imam Allahu Akbar. Dia pun Allahu Akbar. Dia rukuk. Dia sangkakan imam rukuk. Lalu tetapi imam sedang sujud tilawah. Subhan rabbiyal a'la. Subhan rabbiyal a'la. Subhan rabbiyal a'la. Allahu Akbar. Lalu imam pun bangkit daripada sujudnya. Sebab itu digalakkan selepas imam bangkit daripada sujudnya, sebaiknya imam sambung baca Al-Quran. Jangan sangat digalakkan untuk imam sambung baca Al-Quran. Tujuannya kalau ada yang makmum tadi tersalah, tersilap, dia rukuk katakan, imam sambung baca Al-Quran, maknanya tadi adalah sujud tilawah, dia boleh bangkit balik berdiri. Tetapi kalau imam tak sambung baca Al-Quran, imam dah sujud terus imam berdiri, lalu imam Allahu Akbar rukuk, jemaah yang tak memahami itu makinlah huru-hara ke atas. Disangkakan imam ketika rukuk, disangka imam ketika sujud, jemaah tu sangkakan rukuk. Lepas tu imam Allahu Akbar berdiri balik. Disangkakan kenapa imam tak sami Allahu liman hamidah. Jemaah tingkat 2 ni sangkakan imam lupa kot. Dia pun berdiri. Sami Allahu liman hamidah. Imam dah memang berdiri. Lepas tu imam rukuk. Allahu Akbar. Jemaah ni sangkakan imam tengah sujud kali ni. Jadi huru-hara. Atas dasar demikian, para jemaah yang dirahmati Allah, imam tu perlu bijak, dan kalau dia nak membaca surah yang ada ayat sajadah, sebaiknya ingatkan makmum. Para jemaah yang dirahmati Allah, sebentar lagi kita akan membaca pada rakaat pertama atau rakaat kedua, kita akan membaca surah Al-Hajj katakan, atau surah Al-Alaq, di mana di dalamnya ada ayat sajadah dan kita akan sujud tilawah. Dia kena preempt. Dia kena beritahu jemaah lebih awal. Perkara ini seringkali berlaku ketika solat tarawih. Kadang solat tarawih, kadang-kadang sebagai masjid tu baca surah-surah yang panjang, kadang-kadang mengkhatamkan Quran. Pasti akan tiba ayat-ayat sajadah. Ini contoh pada jemaah yang dirahmati Allah. Jadi sebaiknya imam preempt. Katakan imam tak preempt. Tak preempt tu tak ingatkan lebih awal. Ataupun katakan imam dah preempt, dah ingatkan lebih awal, kita ni lupa. Jadi khayal bagaimana? Baik para jemaah, senario yang sering kali ditanya, terutama sekali bagi kaum muslimat yang solatnya di tingkat 2. Jadi katakan imam Allahu Akbar, imam sujud, dan katakan jemaah ke atas tak tahu yang imam tu sedang sujud, tetapi dia rukuk. Imam sujud, ya, tetapi dia rukuk. Imam sujud, dia rukuk. Kemudian imam Allahu Akbar, lalu dia pun Allahu Akbar berdiri. Okey. Dalam keadaan ini langsung imam meneruskan bacaan Al-Quran. Apabila imam meneruskan bacaan Al-Quran,
Dia dah tahu, imam tadi bukan rukuk, tadi imam berdiri. Tadi imam sujud tilawah. Tak mengapa, pasal dia tak mengetahui. Solatnya sah, tidak batal. Lalu disambung imam, lepas tu imam rukuk, rukuk sekali lagi. Tak ada masalah. Kerana tadi dia tidak sengaja, dia khayal, maka solatnya tetap sah, tidak batal. Baik. Cuma katakan ketika imam sujud tilawah, contoh senario kedua. Imam lepas baca ayat sajadah, imam sujud Allahu Akbar. Dia rukuk Allahu Akbar. Ketika dia rukuk, dia nampak daripada tingkat 2 dia nampak semua sujud lah. Rupanya sujud. Contoh. Daripada rukuk tadi memandangkan dia salah, terus dia pergi sujud. Jangan lama-lama rukuk. Rukuk ni awak rukuk pasal awak tak tahu, tak sengaja. Tak tahu, tak sengaja, dimaafkan, tak batal. Tetapi awak dah nampak, jemaah semua sujud. Rupanya sujud bukan rukuk, maka dia terus rukuk. Dia terus sujud. Daripada rukuk punya position, terus kembali pada sujud. Demikian para jemaah yang dirahmati Allah. Lepas tu imam bangun, dia pun bangkit. Ini contoh-contoh yang kadang-kadang berlaku ketika sujud tilawah di masjid. Baik. Jadi apabila seseorang imam sujud, dia pun sujud. Imam Bukhari dan Imam Muslim telah meriwayatkan daripada Abu Rafi' katanya, "Salaitu ma'a Abi Hurairah salaital atamah." Ya, beliau mengatakan aku pernah mengerjakan solat Isyak bersama Abu Hurairah. Dia mengatakan, aqala salatul Isyak. Faqara'a idza samaa'un syaqqat. Dia baca surah idza samaa'un syaqqat. Dalam ayat tersebut ada sujud tilawah. Ya. Fasajada fiha faqultu ya Aba Hurairah ma hadhihi sajadah. Ya. Jadi apabila Abu Hurairah mendirikan solat, beliau membaca surah idza samaa'un syaqqat. Ya. Jadi apabila beliau membaca surah tersebut, kemudian beliau lalu sujud. Selepas solat, mereka bertanya, "Ya Abu Hurairah, sujud apa ini?" Jadi mereka, ada di antara mereka tidak memahami. Lalu bertanya, "Faqala sajadtu fiha khalfa Abil Qasim sallallahu alaihi wasallam fala azalu asjuduha hatta alqa." Ya. Jadi dia mengatakan aku dulu solat bersama-sama Nabi SAW, solat bersama-sama Abu Qasim bersama Nabi SAW, dan Rasulullah SAW juga sujud pada ketika itu. Beliau sujud dalam solat itu. Dengan begitu aku senantiasa sujud ketika membaca ayat itu sehinggalah aku nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini sampailah beliau itu, baginda itu meninggal dunia. Demikian para jemaah yang dirahmati Allah. Okey, idza sama'un syaqqat, surah Al-Insyiqaq. Dalam surah Al-Insyiqaq ada ayat sajadah. Jadi kalau kita mengetahui para jemaah yang dirahmati Allah, seperti mana yang telah kita kupaskan, dalam surah Al-Insyiqaq, dalam ayat ke-21, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Dalam surah tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun." Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Maksudnya, dan apabila dibacakan kepada mereka Al-Quran, mereka tidak sujud. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Jadi maksudnya Allah SWT telah tunjukkan kepada hamba-hambanya, orang-orang yang tak beriman dan sebagainya, apabila dibacakan kepada mereka Al-Quran, mereka tak sujud. Kita sebagai orang-orang beriman, apabila dibacakan Quran, lalu kita Allahu Akbar, kita sujud. Menyalahi tabiat orang-orang tak beriman tadi, menyalahi kelakuan orang yang tak beriman yang tidak mau sujud, kita sujud kerana Allah telah mengatakan wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Mereka itu apabila dibacakan kepada mereka Quran, mereka tidak sujud. Kita Allahu Akbar, kita sujud. Ini contoh pada jemaah. Jadi sampai kepada, kalau kita membaca surah Al-Insyiqaq sampai kepada ayat tersebut, maka kita pun sujud. Itulah dinamakan sebagai sujud tilawah. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu mendirikan solat bersama para sahabatnya, maka beliau pun sujud apabila sampai kepada ayat tersebut. Alhamdulillah.
Al-Hakim meriwayatkan bahawasanya dalam sebuah hadis yang dianggap sahih menurut syarat Imam Bukhari dan Muslim daripada Ibnu Umar, bahawasanya anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam sajada fi raq'atil ula min salati zuhri fa qara'a ashabuhu annahu qara'a alif lam mim, alif lam mim tanzil. Ya, yakni surah As-Sajdah. Yang bermaksud Nabi SAW sujud pada rakaat pertama ketika mengerjakan solat zuhur. Para sahabat pun mengetahui bahawasanya baginda sedang membaca surah As-Sajdah. Daripada hadis ini, bahawasanya kita mengetahui bahawasanya para sahabat, bahawasanya Nabi SAW pernah juga mendirikan solat zuhur, dan baginda membaca surah Sajdah, dan baginda sujud dan para sahabat sujud. Kita mengetahui, tadi saya baru kata, sebaiknya kalau solat zuhur dan asar jangan sujud. Jangan baca surah Sajdah. Kerana masyarakat kita, maaf kata, seringkali confused, tak faham, dan sebagainya lah. Tapi para sahabat mereka memahami. Solat dengan keadaan khusyuk, memahami, menghayati. Nabi sujud, mereka pun sujud. Alhamdulillah. Jadi keadaan yang berbeza, konteks yang berbeza. Kalau kita berada di satu tempat, semua memahami, alhamdulillah, tak ada masalah. Baik, Imam Nawawi berpendapat bahawasanya seseorang tidak dimakruhkan membaca ayat sajadah sama ada dirinya sebagai imam maupun ketika mengerjakan solat secara bersendirian, sama ada dalam solat jahriyah maupun solat sirriyah, solat yang dibaca dengan kuat atau dibaca dengan perlahan, dan bersujud sebaik saja membacanya. Jadi itu seperti mana yang saya katakan tadi, ada imam mengatakan tak ada masalah, diperbolehkan. Tapi kita lihat kepada konteks masyarakat Imam Nawawi pada zaman tersebut dengan masyarakat kita berbeza, dan mereka memahami ayat Al-Quran, memahami bacaan, tapi kita tidak memahami. Sebaiknya kita, untuk imam-imam kita lah ya, sebaiknya elakkan daripada membaca surah-surah Sajdah ketika solat zuhur dan asar. Imam Malik berpendapat bahawasanya pada amnya makruh mengerjakan sujud tilawah di dalam solat. Abu Hurairah berpendapat bahawasanya dimakruhkan melakukan sujud tilawah dalam solat sirriyah, namun tidak demikian dalam solat jahriyah. Jadi Imam Abu Hanafi mengatakan, Imam Abu Hanifah mengatakan bahawasanya kalau solat sir, solat dibaca pelan, sebaiknya jangan kita baca sujud tilawah. Seperti mana yang kita kupaskan. Pengarang kitab Al-Bahar berkata, pada mazhab kami sebaiknya sujud itu dilakukan selepas selesai mengerjakan solat agar tidak membingungkan para makmum. Jadi kita lihatlah, masyarakat berbeza-beza, tetapi secara umum hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, berdasarkan hadis-hadis kita mengetahui, dan juga berdasarkan amalan-amalan di masjid-masjid kita di negara Singapura, Malaysia, Indonesia dan sebagainya, apabila kita sampai kepada ayat sajadah, kita pun sujud walhamdulillah, kemudian bangkit semula. Demikian hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Baik, senario berikutnya. Ustaz katakan kita apabila membaca ayat sajadah, kita sujud. Bagi mereka yang membacanya dan bagi juga mereka yang mendengarnya. Macam mana pula katakan seseorang itu sedang hafal Quran? Sedang hafal Quran. Dia sedang hafal, dia baca wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun. Surah ayat Sajdah. Allahu akbar. Terus dia nak hafal, baca balik. Wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun. Wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun. Allahu akbar. Wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun. Allahu akbar. Adakah setiap kali dia nak baca Quran ayat Sajdah tadi dia kena sujud? Bagaimana pula kita pula duduk sebelah dia? Orang sebelah kita pula baca Quran, dia hafal ataupun dia baca berulang kali, ya ayyuhalladzina amanu rku'u wasjudu. Allahu akbar, kita sujud. Dan dia baca lagi, kita sujud. Jadi bagaimana? Baik, pada jemaah yang dirahmati Allah, dalam perkara ini, kalau sekiranya kita sedang menghafal Quran ataupun kita mendengar orang baca, memang kita digalakkan sujud, betul. Tetapi kita disunatkan sujud untuk kali yang pertama. Kita dah dengar beliau tu baca wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun. Apabila dibacakan kepada mereka orang-orang tak beriman itu, mereka tidak sujud. Kita Allahu akbar, kita sujud. Dah
dah menunaikan hak ayat tadi. Lalu dibaca sekali lagi, dah tak dituntut sujud. Sujud hanya sekali. Ini contoh pada jemaah yang dirahmati Allah. Muka surat 535. Ayat sajadah yang berulang-ulang atau bertindan. Penulis mengatakan, membaca ayat sajadah secara berulang-ulang cukup dengan satu kali suci saja. Misalnya, dia adalah seorang yang membaca ayat sajadah secara berulang-ulang atau mendengar bacaan ayat sajadah lebih dari satu kali di dalam sebuah masjid. Dengan syarat sujud tersebut dilakukan pada bacaan ayat sajadah yang terakhir. Maka orang itu memadai dengan melakukan sujud satu kali sahaja. Tetapi apabila sujud tersebut dilakukan selepas bacaan ayat sajadah yang pertama, maka sebagian ulama berpendapat bahawasanya dia itu telah memadai. Tetapi ada juga sebagian ulama yang berpendapat bahawa seseorang itu dikehendaki mengulangi sujud pada setiap kali membaca ayat sajadah. Sebab ketika itu terjadi pengulangan ayat sajadah yang pada akhirnya menuntut supaya bersujud setiap kali membacanya. Baik, secara ringkas pada jemaah, walaupun ada ulama mengatakan namun kalau sebaiknya kita dapat setiap kali baca Quran, ayat sajadah, setiap kali kita sujud. Betul, memang ada pendapat. Tetapi sebaiknya apa yang boleh kita lakukan, setiap kali kita baca ayat sajadah tadi, kita telah sujud satu kali untuk hak ayat tersebut, maka telah memadai. Tak perlu kita mengulangi sujud kita apabila beliau itu membaca sekali lagi. Contoh. Atau contohlah, kita beramai-ramai baca ayat yang sama, yang pertama Ali baca, sampai ayat saja dah semua sujud. Kemudian sambung Ahmad baca ayat yang sama, dah tak perlu sujud yang kali kedua. Ayat yang sama dibacakan oleh Kasim, tak perlu sujud kali ketiga. Ayat yang sama dibaca untuk kali ketiga. Contoh. Tapi berbeza kalau ayatnya berbeza. Dia baca 5 ayat, beliau baca 5 ayat, baca 5 ayat dalam halaqah sedemikian. Maka sampai kepada ayat sajadah, ramai-ramai sujud itu adalah lebih afdal. Wallahu a'lam bishawab. Baik, nokta yang terakhir. Mengqada sujud tilawah. Kalau kita tidak sujud tadi ketika dalam solat atau ketika luar solat, ketika dibaca ayat-ayat sajadah kita tak sujud, bagaimana? Majoriti ulama berpendapat bahawasanya tetap disunatkan sujud selepas membaca ayat sajadah atau ketika mendengar bacaan ayat tersebut. Sekiranya terlambat melakukan sujud tilawah, maka keharusannya dalam melaksanakannya tidaklah digugurkan. Selagi tidak dipisahkan oleh jarak lama, jika dipisahkan oleh jarak masa yang sudah terlalu lama, maka gugurlah keharusan mengerjakan sujud tilawah dan tak perlu diqadakan. Ya, baik, kalau sekiranya keadaan yang tak mengizinkan, contoh dia sujud, dia sedang baca Quran, sama ada dia terlupa nak sujud ataupun dalam keadaan ini agak sukar nak sujud, maka kemudian dia pergi ke satu lagi tempat, maka beliau itu boleh sujud, boleh qadakan sujudnya, asalkan jangan terlalu lama. Terlalu lama macam mana? Oh, dulu Ramadan bulan lalu saya ingat saya ada baca Quran. Kemudian pada ketika tu lupa pula nak sujud. Sekarang aku sujud dah lama dah kak, dah tak perlu sujud dah habis bercerita. Contohlah ya. Jadi sebaiknya kalau dapat setiap kali beliau itu membaca Al-Quran sampai kepada ayat sajadah, pada ketika itulah beliau itu sujud. Dan kalau tak dapat sujud pada ketika itu, kemudian sebentar lagi beliau itu sujud. Tapi kalau dah lama sangat, dah tak perlu sujudlah. Alhamdulillah. Demikianlah para jemaah yang dirahmati Allah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, perbincangan kita hari ini sambungan kepada sujud tilawah yang kita kupaskan pada pertemuan kita yang lalu. Pada pertemuan minggu lalu atau minggu sebelumnya lah ya, pertemuan perbincangan kita yang lalu itu telah kita kupaskan 15 tempat-tempat yang kita disunatkan bersujud tilawah. Barang siapa yang ketinggalan boleh mengikuti video Masjid Qasim, mereka ada buat video list, boleh ikuti kuliah-kuliah yang lalu tu, tempat-tempat yang disunatkan untuk kita bersujud tilawah. Untuk pengajian hari ini, alhamdulillah sampai di sini saja. Pada pertemuan akan datang insya-Allah kita akan sambung pula dalam masalah sujud juga. Minggu hadapan insya-Allah kita akan bincangkan tentang sujud syukur. Bagaimana kita sujud syukur? Bagaimana tata cara sujud syukur?
apakah waktu-waktu yang kita disunatkan sujud syukur? Adakah kita diwajibkan berwuduk dalam sujud syukur? Kita dapat berita yang baik, kita berada kat luar, boleh tak kita sujud syukur kat sana? Mesti tak kita berwuduk? Mesti tak kita pandang kiblat, berpakaian untuk aurat atau sebagainya? Akan kita kupaskan nanti. Ada pula sebagian orang itu dia sujud syukur setiap kali lepas solat dia sujud syukur. Adakah ianya disunatkan? Adakah digalakkan atau tak digalakkan? Kenapa? Akan kita kupaskan pada pertemuan akan datang mengenai sujud syukur. Untuk hari ini sampai di sini saja pertemuan kita. Segala yang benar itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala silap dan salah atas kelemahan saya sendiri. Untuk pengetahuan para jemaah, kalau kita lihat di video kita ni, kat ujung sebelah kiri tu ada scan untuk menderma. Jadi kalau kita berkelapangan, kalau kita nak menderma, silakanlah, kita boleh bantu masjid-masjid kita, kerana dalam keadaan COVID ini kita tak berpeluang pergi ke masjid. Masjid pun ada tanggungan, lampu, gaji para staf dan untuk mengadakan kuliah-kuliah sebegini. Jadi kalau kita ingin menderma, kita boleh scan tempat menderma tersebut. Ya, silakan. Dan sampai di sini saja pertemuan kita. Seperti biasa, sebelum saya menutup majlis, kalau di antara kita ada soalan atau perkara yang ingin kita bincangkan, boleh kita bincangkan bersama. Silakan para jemaah barang siapa ada soalan. Baik. Puan Aziza bertanya, kalau kita tak sujud, boleh tak ganti zikir dan takbir? Mungkin kenapa beliau tanya begini, sebab ustaz-ustaz ada katakan apabila kita masuk masjid, kalau kita masuk masjid, kemudian kita kalau kita masuk masjid contoh ya, kemudian kita, walaupun kita masuk masjid secara umum, kita digalakkan solat sunat tahiyatul masjid. Ustaz katakan kalau tak sempat solat tahiyatul masjid, kita duduk lalu kita baca zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kita ganti baca 3 kali sebagai ganti. Sebaiknya kita solat tahiyatul masjid, itu adalah lebih afdal. Tapi tak boleh, maka kita gantikan dengan zikrullah. Baik, mungkin beliau kiaskanlah, kalau kita sampai kepada ayat sajadah kemudian kita tak sujud, bagaimana? Baik, dia begini para jemaah. Sebaiknya kita sujud kerana kita mengetahui apabila kita sujud, syaitan akan berteriak, dia akan menyesal, dia akan mencelakakan diri sendiri. Kenapa? Dia katakan orang ini dia disuruh sujud dan beliau sujud baginya syurga, sedangkan aku disuruh sujud dan aku tak sujud, bagi aku neraka. Dia akan berteriak. Sebaiknya kita sujud. Itu pertama. Kedua, bukan hanya demikian, sujud itu kita mentaati perintah Allah. Sebab apa? Contohlah ayat sajadah. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Wahai orang-orang beriman, sujudlah kamu kepada Allah. Rukuklah dan sujudlah kepada Allah. Kita pun Allah Akbar, kita sujud. Allah Ta'ala berfirman, wa idza quri'a alaihumul qur'anu la yasjudun. Orang-orang kafir tu apabila mereka dibacakan kepada mereka Al-Quran, mereka tak sujud. Kita tak nak jadi macam mereka, kita pun sujud. Allahu Akbar. Jadi sebaiknya kita sujud sebagai melakukan apa yang disuruh ketika kita membaca Quran. Membaca Quran ni para jemaah, adabnya setiap kali kita membaca Quran, apa yang kalau kita baca ayat-ayat tentang syurga, kita minta daripada Allah syurga. Baca tentang neraka, kita mohon perlindungan Allah daripada neraka. Allah Ta'ala suruh sujud, kita sujud. Ini contoh. Tetapi kalau betul-betul kita tak dapat sujud, contoh, atas sebab-sebab tertentu, kalau kita sedang solat, imam tak sujud, imam tak solat, imam tak sujud, kita jangan sujud, kita ikut imam. Ya, jadi kita boleh gantikanlah dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, atau kita boleh baca subhan rabbiyal a'la, subhan rabbiyal a'la, subhan rabbiyal a'la. Boleh. Kalau kita katakan kita sedang duduk atas sebab-sebab tertentu, contohlah kita sedang berada dalam bas atau sedang ada dalam MRT, sedang duduk, kita baca Quran, takkan nak sujud kat sini, macam mana? Ramai-ramai orang ambil gambar jadi viral pula nanti. Jadi apa yang kita boleh buat, kita tundukkan kepala kita. Allahu Akbar. Subhan rabbiyal a'la. Subhan rabbiyal a'la. Subhan rabbiyal a'la wa bihamdi. Jadi kita sujud itu dengan setakat tundukkan kepala kita. Kita mengetahui kalau contohlah dalam bab solat, kita dituntut mendirikan solat. Orang
mampu berdiri, wajib berdiri. Tak mampu berdiri, boleh solat duduk. Tak mampu duduk, boleh solat baring. Tak mampu baring, boleh solat miring. Tak mampu miring, boleh solat dalam keadaan apa yang dia mampu. Jadi ketika dia solat baring, katakan, dia hanya gerakkan kepalanya contoh. Ketika rukuk, Allah, ketika diri, dia tegakkan kepala. Ketika rukuk, subhan rabbiyal azim. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar, subhan rabbiyal a'la. Sujudnya dia tundukkan kepala. Jadi berdasarkan ini, kita katakan atas sebab-sebab tertentu tempat yang kita boleh sujud tilawah, kita tundukkan kepala kita sebagai sujud dalam keadaan duduk. Diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan soalan yang lain. Ada yang bertanya, Puan Dewi Widyastuti bertanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh tak dalam solat saya sengaja berhenti membaca ayat Al-Quran sebelum ayat sajadah? Contohnya dalam solat saya membaca ayat surah Al-Haq dan saya tidak membaca ayat terakhir. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah, kalau sekiranya kita sedang membaca, kita berada dalam solat, kita sedang solat, kita diperbolehkan membaca ayat mana yang kita nak baca. Ya, contohlah kita nak baca surah Al-Baqarah, kita nak baca 5 ayat pertama, diperbolehkan. Kita nak baca 5 ayat, 3 ayat terakhir, diperbolehkan. Kita nak baca ayat ke 142 sampai ayat 145, diperbolehkan. Maka atas dasar demikian, kita boleh memilih mana surah yang kita nak baca, ayat-ayat mana yang kita nak baca. Namun, jangan pula kita sengaja surah Al-Alaq, ya, surah Al-Alaq, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat yang terakhir adalah ayat sajadah. Kita stop last satu ayat kerana semata-mata kerana tak nak baca ayat tersebut, kerana tak nak sujud. Jangan demikianlah. Begitu juga contoh yang dibawakan di sini, kita membaca ayat tertentu, kemudian sampai ayat tersebut, satu ayat sebelumnya kita stop. Jadi kita jangan buat demikian semata-mata nak elakkan daripada ayat sajadah. Kita boleh baca sekaligus, sempurnakan surah tersebut, apatah lagi surah yang pendek, sebagai contoh surah Al-Alaq, surah Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, sempurnakan. Kalau kita nak sujud adalah baik, lebih baik kalau kita sujud. Tetapi kalau kita tak nak sujud, daripada kita stop satu ayat kerana nak elakkan ayat sajadah dengan kita tak nak sujud, maka kita sempurnakan ayat tadi dan tak sujud, itu lebih baik. Jadi kita sempurnakan surah tersebut dan nescaya kalau kita dapat sujud, alhamdulillah. Tak dapat sujud, tak mengapa. Kerana sujud tilawah itu seperti yang saya sebutkan adalah sunat sahaja. Wallahu a'lam bishawab. Namun dapat sujud tilawah adalah baik. Sekali-sekala lah para jemaah, kita yang solat kat rumah ni, sekali-sekala pilihlah surah-surah yang ada ayat sajadah kebetulan. Ya, jadi kebetulan kita sekali-sekala kita baca surah Abasa, sekali-sekala kita baca surah Al-Fajr, sekali-sekala kita baca surah Ad-Duha, sekali-sekala kita baca surah Al-Alaq. Kebetulan ada ayat sajadah. Sekali-sekala kita baca surah Al-Insyiqaq, ada ayat sajadah. Contoh. Jadi bukan sengaja nak ada tilawahnya, tetapi supaya kita dapat berpengalaman dan kita dapat mengetahui contoh. Demikian para jemaah. Silakan kalau ada soalan yang lain. Baiklah, kalau tak ada apa-apa, sekarang pun kebetulan tengah bising kat belakang ni, mereka tengah buat renovation mungkin. Kalau tak ada apa-apa, sampai di sini saja pertemuan kita. Segala yang benar itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala silap dan salah atas kelemahan saya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.